Dan menyentuh soal apa orang kata soal integriti, dua kementerian hari ini menafikan bahawa SPRM pergi menyerbu kementerian mereka. Yang tu pertama adalah Fahmi Fadzil di bawah SKMM, yang kedua adalah Nik Nazmi di bawah Kementerian sumber asli dan juga alam sekitar. Nik Nazmi nafi pegawainya disiasat SPRM. Menteri Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi menafikan dakwaan bahawa salah seorang pegawainya sedang disiasat oleh SPRM. Dalam satu kenyataan hari ini, Nik Nazmi menegaskan bahawa tiada seorang pun pegawainya telah dipanggil. Saya juga ingin menafikan tuduhan yang mengatakan bahawa pegawai saya telah dipanggil oleh SPRM. Setakat ini, tiada pegawai saya dipanggil oleh untuk memberi keterangan SPRM. Namun begitu, jika terdapat sebarang siasatan, saya dan mana-mana pegawai saya bersedia untuk memberi kerjasama sepenuhnya. Respon itu dibuat selepas blog LDC Siasat mendakwa Nik Nazmi dan Kementerian Komunikasi Digital telah memecat pegawai mereka susulan siasatan rasuah. Fahmi menafikan dakwaan yang dibuat blog itu pada Khamis lalu dengan menegaskan tiada pegawainya sedang disiasat oleh Suruhanjaya berkenaan. Ketua Penerangan PKI itu dapat berkata tuduhan terhadap dirinya serta kementerian adalah palsu dan berniat jahat. Okey. So kita kata bahawa kalau ada sekiranya macam yang kita kata blog-blog yang sebegini yang cuba menunjukkan atau menuduh apa orang kata perkara-perkara jahat seperti ini, tidak lain tidak bukan mereka cuba nak downgradekan apa nama kerajaan dia sekarang. Tapi even kalau itu pun berlaku, dia tak downgradekan kerajaan sekarang ni, tuan-tuan. Kenapa saya kata dia tak downgradekan kerajaan sekarang ini? Kerana isunya, kalaupun ada SPRM berlaku, bermakna kerajaan ini, kalaupun ada SPRM menyiasat, menangkap dan sebagainya, bermakna kerajaan sekarang ini telus dalam menemerangi rasuah. Jadi benda tu makan balik pada diri mereka, benda tu kena balik pada diri mereka. Kan? Kita nampak bahawa sebenarnya benda ini akan membawa apa orang kata, membawa makna kepada integriti yang saya sebutkan sebelum ini. Bahawa kerajaan ini komit dalam nak melaksanakan integriti, dan dalam kerajaan sekarang ini amat committed bagi memastikan bahawa integriti itu tidak akan kena, maksudnya tidak akan dikompromikan. Dalam masa yang sama juga timbul isu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia katakan tidak berani nak mengisytihar harta. Mahathir mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berani isytihar harta. Dia kata, dia dakwa Mahathir kata dakwa, kalau sekiranya benar dia kata isytiharlah harta. So ini respon Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata bahawa dia tidak ragu-ragu untuk mengisytiharkan hartanya kerana ia sudah diketahui umum. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim dah pun isytihar harta pada sebelum PRU yang lepas. Semua pimpinan-pimpinan PKR, Parti Keadilan Rakyat, dikehendaki mengisytiharkan harta sebelum dibenarkan bertanding. Baik. Anwar mengingatkan bekas Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Datuk Mahathir, bahawa dia telah pun mengisytiharkan harta tahun lepas sebelum pilihan raya umum. Ini setelah Mahathir meminta Anwar mengisytihar kekayaan setelah menjadi timbalan Perdana Menteri, dan mendakwa itu adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduh mengamalkan kronisma. Maksudnya Mahathir tuduh dia, Anwar ni mengamalkan kronisma. Anwar kata, saya tidak ada masalah. Saya antara orang yang mengisytiharkan harta. Baru-baru ini juga saya mengisytiharkan aset saya, iaitu 11 juta. Daripada 11 juta itu harga rumah segambut 10 juta dan rumah tu pun dah dijual, kalau tak silap saya. Itu bukan rahsia, itu diketahui umum katanya. Pengerusi PH itu mengisytiharkan aset bernilai 11.8 juta pada November lepas dengan 800,000 berbentuk aset tunai dan 10.35 juta dalam bentuk hartanah. So kita nampak sekarang ini isu dia, bila ditanya, saya tengok juga interview tu, bila ditanya, wartawan tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, so bagaimana pula dakwaan bahawa anak-anak dia Mahathir ni dapat bilion, dia kata bilion, ada harta bilion. Kemudian Anwar kata, benda ni diketahui umum, tak nampak ke macam mana anak Tun Mahathir tu ada kapal, ada jet peribadi, ada apa orang kata rumah besar, ada semua kekayaan yang ada yang kita boleh taksirkan kepada sebagai bilion. So, cerita malam tadi pertemuan di antara PMX, Nik Abdoh dan juga Nik Amar, bagaimana Perdana Menteri Malaysia itu atas doa Tuan Guru Nik Aziz dahulu, Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz itu, akhirnya doa itu termakbul. Dia PMX adalah orang yang menjadi, orang kata Timur Tengah ni, penghubung di antara apa orang kata dua keluarga ini, di antara keluarga di antara, sorry kejap saya kenalkan ni, di antara keluarga legasi Tuan Guru Nik Aziz ini, bagaimana Nik Abdoh dan juga Nik Amar itu ditemukan. Dan kenapa pertemuan itu pertemuan yang sangat signifikan sebenarnya, sangat membawa makna yang sangat besar, dan pertemuan tersebut yang akan membawa kepada saya boleh kata, saya ramalkan
bermula kepada pengakhiran PAS yang akan membawa adalah dia punya cerita. Kejap lagi saya akan bawa. Kemudian saya juga akan bercerita tentang bagaimana PAS, kisah PAS cuba bunuh legasi Nik Aziz dan akhirnya cubaan bunuh legasi tersebut makan diri sendiri. Perdana Menteri harap dapat jalin persaudaraan dengan Hadi. Kenapa perkara itu disebut? Okey, PAS nombor 1, bagaimana kalau persaudaraan terjadi? Dan kita akan cerita tentang GDP dan pengisytiharan harta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik. Saya juga antara yang awal menyebarkan semalam gambar tersebut. Hot from the pot, orang kata. Tengah-tengah perbincangan itu saya dapat gambar itu, terus saya share. Dan alhamdulillah telah mendapat lebih 3k like di Facebook. Saya tak tahu yang tempat lain ada orang share. Kemudian talk saya pagi tadi saya ada buat live TikTok. Bagaimana live TikTok itu membawa kepada suara. Hello, kepada ada yang buat video VTT. VTT dia cerita macam mana Nik Abdul ni boleh jadi menteri besar, bla 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 dan sebagainya. Okey. Terima kasih. Walaupun kata gambar tu palsu. Saya kenal orang yang tukang ambil gambar tu. Dia nak kata palsu macam ni. Kan, saya kenal orang yang tukang ambil gambar tu. Okey. Suara okey kan? Tolong kereta dah okey Malaysia viral. Kereta alhamdulillah dah okey. Seluar jin saya pula koyak. Esok nak pergi tampal kot. Macam mahal seluar jin ni tuan-tuan. Kan, jadi macam rugilah kita nak beli seluar baru semata-mata ni kan. Semata-mata koyak sikit je. Okay, so kita akan bercerita dahulu berkenaan dengan GDP Gross Domestic Product. First quarter dah keluar. Result first quarter dah keluar. Dan apa maknanya untuk rakyat? Baik, daripada Nikkei Asia, Malaysia GDP up 5.6% in quarter 1, topping forecast as inflation settles. Maksudnya GDP Malaysia atau KDNK, keluaran dalam negara kasar Malaysia, meningkat 5.6% pada suku pertama. Meningkat lebih daripada apa yang diramalkan dan apabila inflasi mula menurun. Malaysian economy grew 5.6% on the year in January until March quarter of 2023, outperforming economists' expectation. Before Friday's announcement by Bank Negara Malaysia, a median forecast of 21 economists polled by Reuters had pointed of a growth of 4.8%, down from a revised 7.1% in the fourth quarter of 2022. The central bank said that the growth was mainly driven by domestic demand, with further improvement in the labour market and continued expansion in wages supporting private consumption. BNM Nur Samsiah Muhammad Sanusi observed that risks to Malaysia's growth outlook are relatively balanced. On the upside, she pointed to surprisingly strong tourism activity as well as implementation of projects, including those in revised budget for 2023. Meanwhile, she cautioned downside risk could emanate from lower export due to a weaker than expected global growth and more volatile global financial market condition. Maksudnya dekat sini, perkembangan ini sebenarnya membawa berita baik kepada negara juga. Kenapa berita baik kepada negara? Dia macam ni. Kita kena faham macam mana nak lihat secara umum data-data ekonomi ini. Secara asasnya daripada 21 orang ekonomis pada hujung tahun lepas, mereka meramalkan pertumbuhan negara lebih kurang 4% something. Itu ramalan mereka. Turun daripada 7% yang diramalkan oleh kerajaan pada tahun 2022. Namun begitu, pada kuarter ini menurut Bank Negara, ini bukan menurut Anwar Ibrahim, ini Bank Negara. Bank Negara ni adalah independent body yang mengkaji berkaitan dengan ekonomi kita, bahawa GDP atau KDNK kita meningkat kepada lebih 5%, iaitu lebih 1% daripada jangkaan awal, ataupun hampir 1% lebih daripada jangkaan awal. Dan antaranya adalah dia kata kerana projek, itu satu. Kedua, inflasi yang mula stabil dan menurun, itu yang kedua. Kemudian satu lagi berkenaan disebut tadi permintaan tempatan, domestic demand. Kemudian further improvement in the labour market. Maksudnya daripada segi pendapatan, daripada segi pekerjaan, rakyat mula mendapat pekerjaan, dah ada permintaan terhadap pekerjaan di dalam labour market, which is a good thing lah. So harapnya benda ini boleh dikekalkan dan kita harap benda ini boleh diteruskan. Dan itu saya kata yang paling penting sebenarnya bila saya cakap tentang integriti tempoh hari, apabila kita boleh enhancekan integriti kita, meningkatkan integriti kita, sebenarnya benda itu sekaligus akan meningkatkan
confident. Antara lain, menurut Bank Negara, bagaimana pertumbuhan pelancongan di dalam negara kita juga contribute kepada perkembangan atau pertambahan GDP tersebut.